Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kali ini saya nak kongsi dengan anda teknik simple, ringkas dan berkesan untuk mengenal pasti aras-aras sokongan dan rintangan ataupun support dan resistance. Okey, sebelum anda kenal, kita nak guna teknik ini, anda kena kenal pasti dua aras, iaitu kita panggil sebagai swing high dan swing low. So, kat sini di mana swing high dia? Swing high dia adalah aras yang tertinggi yang kita boleh nampak dengan mata kita tu. Okey, itu adalah merupakan swing high dia. Okey, kemudian swing low, di mana aras swing low? Aras swing low adalah merupakan aras terendah yang dia melantun. Okey, kalau kita nampak kat sini, kita nampak dia turun, pam, dia melantun naik ke atas. Okey, dan membuat reversal candlestick. Okey, so untuk reversal candlestick anda boleh rujuk dalam video-video saya yang lain. Okey, so kat sini kita panggil sebagai swing low. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Simple, kita just gunakan tools yang dinamakan sebagai Fibonacci retracement ni. Okey, dalam Fibonacci retracement dia ada aras-aras tertentu, okey, ataupun nombor-nombor tertentu dalam bentuk peratus. Okey, di sini saya dah tarik daripada atas sampailah ke bawah, daripada swing high sehinggalah ke swing low. Okey, dan apakah yang anda perlu tahu? Macam saya cakap, ada aras-aras tertentu, di mana aras-aras inilah yang merupakan aras-aras sokongan dan rintangan. Okey, so kita boleh ambil kira ini adalah merupakan aras sokongan dan rintangan. Okey, so kali ini bagi counter ini, okey, so counter ini aras rintangan dia sedang berada dekat aras rintangan 50% ataupun pada harga 555. Okey, dan sekiranya dia berjaya break aras 50% ni, maka dia akan berjaya, dia akan menuju ke 61.8%. Kalau tak berjaya lepas 61.8, dia akan turun jumpa 50%, dan kemudian kalau break atau break support pada 50% ni akan mencari 38.2%. So mari kita lihat bagaimana apa yang berlaku. Okey, so dalam kes ini dia naik sehingga ke 61.8%, dan kat situ kita nampak satu candle hitam, okey, di mana dia buat satu rejection. So rejection ni pula dia telah menembusi support pada 50%. Dan selepas itu kita lihat dia membuat satu candlestick hammer di sini. Okey, so dia buat satu candlestick hammer, dan apabila dia reach 38.2%, dia membuat satu tolakan naik ke atas. Okey, kita teruskan. Okey, and then dia berjaya break support pada 38.2%, bermaksud dia akan datang mencari 23.6% di sini. Dan apabila dia sampai pada 23.6%, kita dah nampak satu candlestick yang dinamakan spinning bottom. Okey, so spinning bottom di sini, dan kalau dia berjaya maintain di atas the next day tu, kalau dia berjaya maintain di atas 23.6%, itu baguslah. Kalau dia gagal, bermaksud dia akan datang mencari aras sifar. Okey, so dia break 23.6%, bermaksud sekarang ni dia dalam perjalanan untuk mencari, okey, mencari dasar dia pada 45 sen ataupun aras sifar ini. So dia sampai ke aras sifar ini, kemudian dia membuat satu lagi candlestick yang dinamakan spinning bottom. So kalau dia gone case lah, kalau dia berjaya break aras sifar ni ataupun 45 sen ni, maka kita boleh anggap dia sebagai gone case. Dia naik semula, dan kalau kita lihat dia break, dia cecah aras 23.6. okey, gagal break, dia turun sekejap, kemudian the next day dia berjaya break. Okey, dia try datang test 38.2%. okey, kena tolak ke bawah lagi, masih lagi maintain di atas 45 sen. Okey, dia bermain di sekitar di antara 0 sehingga ke 23.6%. Okey, kemudian dia berjaya break 23.6% dengan candlestick Marubozu di sini. Okey, dekat sini kalau kita boleh dapat lihat, kita juga boleh membuat apa yang dipanggil sebagai trend line di sini, sebagai bantuan kepada kita. Not necessary kita akan guna Fibonacci saja, kita boleh menggunakan tools-tools yang lain juga. Dan seterusnya, tengok dia try untuk break 50%. Okey, masih lagi gagal.
turun jumpa 38, kemudian break 38, support. Okey, berada di antara 23 hingga 38.2. Okey. Dan golden ratio yang saya selalu cakap di dalam kelas-kelas saya sebelum ni adalah 61.8%. Sekiranya dia berjaya break 61.8% ni, maka berkemungkinan besar dia akan berpeluang untuk naik ke atas, meneruskan kenaikan ke atas. So 61.8% adalah merupakan golden ratio. Okay, so itu adalah sedikit sebanyak info ringkas yang saya nak terangkan kepada anda, okay, mengenai Fibonacci, aras-aras rintangan dan sokongan dengan menggunakan teknik Fibonacci. So kalau kita lihat kat sini, dia main di antara 38.2 sehingga 23.6. So bermaksud aras rintangan yang agak signifikan bagi counter ini adalah merupakan 38.2%. So selagi mana dia tak lepas 38.2% dan juga the next one is which is 50%, maka dia akan duduk kat situ sajalah. Okey, nampak? Apabila dia berjaya melepasi 61%, dia akan terus fly. Okey, so selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan Fibonacci retracement ni. Dia mempunyai dua fungsi. Satunya dia adalah untuk mengenal pasti support and resistance. Nombor dua, kita juga boleh membuat targeting kita. So macam mana? Kita just double click pada Fibonacci retracement ni. So kita akan nampak macam tadi, kita akan nampak nombor-nombor ni. Okey, kali ini kita akan klik pada 1.618, 1.2. Okey, so ini saya betulkan 236. Okey, and then kita juga boleh klik pada 1.5. So saya boleh just adjust kat sini 1.5. Okey, dan 1.382. Okey, 1.382, 1.5, 1.618 and then 1.786. Okay. So apabila set on ni, kita dah nampak di manakah aras-aras yang kita boleh target untuk kita membuat penjualan sekiranya dia melepasi aras 100%. So di sini kita boleh buat target kita pada 715, 745 ataupun aras 1.236. Okay, 1.382, 1.5, 1.618 dan 1.786. Okay, so dekat bawah ni kita boleh jadikan sebagai arah support dan resistance. The next ones ni dekat atas ni kita boleh jadikan sebagai targeting kita. Okay, so semoga info ini bermanfaat untuk anda. Sila like, share dan subscribe.